Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda masih lagi bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hafizi Azaman. Kami sekarang ini bersiaran secara langsung daripada rumah dan kami mengadaptasi kepada norma baru bekerja daripada rumah, dan semestinya sektor penyiaran juga sebenarnya boleh bekerja daripada rumah. Dan dalam awal pagi 7.30 pagi ini kita nak berkongsi dengan anda semua. Ini antara paparan-paparan berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawni.com, dan ini berita-berita yang perlu anda tahu untuk memulakan hari anda pada hari Ahad hari ini. Dan kita tahu semalam satu lagi kes, iaitu satu lagi perkara yang kita kira sebagai mendukacitakan kerana negara kita terus mencatatkan angka jumlah kes jangkitan COVID-19 yang tertinggi. Ini merekodkan kes yang tertinggi yang pernah dicatatkan di Malaysia, iaitu di paparan skrin anda sekarang anda boleh saksikan 4,029 jangkitan kes harian paling tinggi. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu 4,021 merupakan kes jangkitan tempatan, manakala 8 lagi kes import. Dengan itu menjadikan jumlah kes yang masih aktif yang sedang dirawat adalah sebanyak 37,126 kes. 205 kes kini berada di ICU dan 79 kes memerlukan alat bantuan pernafasan. Dan kita ikuti juga negeri-negeri yang mencatatkan jumlah kes yang tertinggi adalah di negeri Selangor, di Johor, Kuala Lumpur dan juga beberapa negeri lain yang turut mencatatkan peningkatan kes, terutamanya bagi negeri-negeri yang sekarang ini, ketika ini sedang melaksanakan PKP, iaitu 6 negeri termasuk di wilayah Persekutuan, begitu juga dengan negeri Kelantan yang terbaru semalam menyaksikan pelaksanaan yang hari yang pertama, Fizi. Ya, ini yang kita bimbangkan. Sebelum ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun menyatakan bahawa kemungkinan besar sekiranya kita tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri, sekarang dah masuk 7 sebenarnya di Kelantan bermula semalam. Kalau kita tak laksanakan PKP, kalau kita tak jaga SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM dan juga MKN, penjarakan fizikal dan juga pelitup muka, kemungkinan besar negara akan berdepan dengan angka 5,000 hinggalah 8,000 kes pada bulan Mei. Tetapi nampaknya kita tak perlu tunggu pada bulan Mei. Sekarang semalam telah pun mencecah ataupun mencipta satu lagi sejarah ataupun rekod baru dalam negara, 4,029 kes. Ini satu angka yang begitu membimbangkan. Kerana apa? Kerana keboleh jangkitan kita telah pun meningkat kepada 30,000 lebih. Dan berdasarkan laporan daripada portal berita tempatan yang memetik sumber menyatakan bahawa KKM telah pun mengeluarkan satu perkeliling yang mana sekarang ini saringan kontak rapat tidak kepada yang terdedah kepada kes COVID-19 yang positif. Saringan COVID-19 itu dibuat kepada mereka yang bergejala sahaja. Jadi mereka yang tidak bergejala tetapi terdedah kepada pesakit COVID-19 yang positif tidak dibuat ujian saringan. Itu membuktikan ataupun menunjukkan bahawa sistem kesihatan negara kita sudah mencapai pada tahap yang begitu kritikal. Kita tak mahu jadi seperti mana di negara Itali, di Lombardi itu sendiri, yang mana kalau kita lihat pada gelombang pertama mereka terpaksa memilih pesakit mana yang boleh diberikan alat pernafasan, pesakit mana yang tidak dapat diberikan alat pernafasan disebabkan oleh kekurangan peralatan itu sendiri. Dan sekarang ini di Amazon, di Brazil sebenarnya telah pun menjadi satu krisis kesihatan apabila sistem kesihatan mereka lumpuh disebabkan oleh alat pernafasan yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan ada beberapa pesakit yang meninggal dunia disebabkan oleh tiada alat pernafasan itu. Dan ada ahli-ahli keluarga mereka mula melakukan protes terhadap hospital yang didapati tidak mencukupi alat bantuan pernafasan itu. Itu yang menjadi kita bimbangkan apabila kes mencecah 4,029 kes, satu rekod yang sangat kita perlu berjaga-jaga, Fizi. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada laporan akhbar tempatan semalam menunjukkan bahawa Berita Harian telah pun memaparkan sebanyak 5,000 penerima awal dikenal pasti, iaitu suntikan vaksin COVID-19, yang mana kalau kita lihat kumpulan pertama 500,000. Pertama, kumpulan vaksin Pfizer membabitkan petugas periksa hadapan di seluruh negara telah pun dikenal pasti dan dimaklumkan berkenaan dengan suntikan tersebut. Yang mana kita tahu suntikan vaksin Pfizer ini dijangka akan kita peroleh pada bulan Februari.
2021, 500 pada awalnya Pfizer dijangka akan menghantar lebih kurang dalam 1 juta dos vaksin dan 500 setengah daripadanya akan diberikan kepada petugas persihadapan. Dan kita tahu vaksin Pfizer ini dia sama juga macam vaksin Moderna yang memerlukan 2 suntikan vaksin COVID-19, yang mana kalau kita suntik hari ini, 21 hari kemudian kita perlu suntik sekali lagi. Jadi 500,000 penerima vaksin daripada petugas persihadapan telah pun kita pasti, dan kita harapkan bahawa vaksin Pfizer ini dapat berkesan melindungi petugas persihadapan ketika mana kita sangat-sangat memerlukan mereka untuk memutus rantai jangkitan COVID-19, rawatan dan sebagainya kepada pesakit COVID-19 ini, Afrizi. Dan begitu juga dengan akhbar tempatan The New Sunday Times, di mana meng-highlightkan ataupun memberikan tumpuan kepada masa lagi isu vaksin, iaitu start vaccine outreach, di mana kata pakar epidemiologi tahap kesediaan penduduk Malaysia untuk menerima vaksin itu adalah sebanyak 67% saja melihat kepada survei yang telah pun dilakukan. Namun beliau mengharapkan ataupun ramai pakar-pakar epidemiologi mengharapkan mereka yang divaksin adalah lebih daripada 80% untuk kita membentuk ataupun untuk kita mewujudkan imuniti berkelompok itu antara paparan-paparan berita mengenai vaksin COVID-19. Dan satu lagi kita ingin bawakan mengenai pusat kuarantin, iaitu di MAEPS. Dan kita bercakap mengenai pusat kuarantin di MAEPS. Sebelum ini banyak laporan-laporan kita bawakan ramai yang telah pun dikuarantinkan, pesakit-pesakit COVID-19 telah pun dikuarantinkan bagi mereka yang tidak mempunyai simptom, ataupun bagi mereka yang masih lagi di peringkat 1 ataupun peringkat 2 yang tidak mempunyai simptom. Mereka ini diletakkan di MAEPS ataupun pusat-pusat kuarantin. Sekiranya mereka ada simptom lanjut, barulah mereka akan dirawat ke hospital dan sebagainya. Dan ini satu lagi cadangan daripada Kementerian Kesihatan sendiri yang mungkin akan mewujudkan, mungkin akan menubuhkan hospital bersepadu MAEPS yang akan bermula operasi pada 24 Januari depan. Dan katanya ini bagi merawat pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 untuk menstabilkan mereka sebelum mereka dihantar mendapatkan rawatan ke hospital. Kata menterinya, Datuk Seri Dr. Arham Baba berkata strategi itu bertujuan merawat kes-kes pesakit COVID-19 dari pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC MAEPS 390 kategori 1 dan 2 yang tiba-tiba ke kategori 3 ataupun kategori 4 dan 5. Dan semalam saya juga ada mendapatkan pakar kesihatan awam juga, ada yang menyatakan mungkin ada cadangan daripada NAKMA sendiri. Mungkin ada cadangan selepas ini sekiranya kes terus melonjak naik, kesiapsiagaan NAKMA begitu juga dengan KKM akan menubuhkan beberapa lagi PKRC bagi wilayah-wilayah yang lain seperti wilayah selatan dan juga wilayah utara. Ketika ini PKRC hanya wujud di wilayah tengah saja, iaitu melibatkan penduduk di sekitar Lembah Kelang, begitu juga dengan negeri yang berkaitan dengan wilayah tengah ini. Namun ada cadangan selepas ini sekiranya kes meningkat, akan diwujudkan lebih banyak lagi PKRC di wilayah-wilayah lain seperti di wilayah utara dan juga selatan. Ya, dan dalam masa yang sama selain daripada itu, kita tahu pusat-pusat kuarantin di MAEPS itu sebenarnya apabila kita di kuarantin, ramai yang mengeluh letih, mengalami beberapa tekanan mental dan sebagainya, dah tak dapat jadi diri sendiri apabila terpaksa berkurung selama 14 hari untuk mereka yang positif COVID-19. Jadi itulah di media sosial beberapa pesakit COVID-19 yang berkongsikan melalui Twitter video-video orang kata sokongan moral yang diberikan oleh petugas persihadapan. Mereka melakukan gerak tarian. Hafizi tahulah gerak tarian dia macam mana. Semalam dia yang dia tunjukkan. dan ini antara ada yang mempertikaikanlah kenapa tak ada penjarakan fizikal, kenapa tak ada pelitup muka dalam kalangan pesakit sendiri, tak amalkan SOP dan sebagainya. Dan Menteri Kesihatan telah pun menjelaskan bahawa sebenarnya dalam kalangan pesakit tak perlu pun ada SOP yang dijalankan kepada orang awam yang tidak dijangkiti. Dan dalam masa yang sama juga, pakar perubatan menyatakan bahawa video senaman TikTok di pusat kuarantin bagus untuk moral pesakit. Berdasarkan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Muhammad Rani menyatakan bahawa situasi seperti yang digambarkan dalam beberapa video yang tular di mana pesakit melakukan senaman, merakam video tarian TikTok bersama-sama di pusat kuarantin bukan satu masalah.
tidak timbul isu penjarakan fizikal kerana penjarakan fizikal adalah untuk mengelakkan mereka yang sihat daripada dijangkiti. Tapi bagi pesakit yang ada di pusat kuarantin, tiada lagi risiko itu kerana semuanya sudah dijangkiti. Begitu juga tidak perlu lagi penjarakan fizikal antara katil mereka serta tidak perlu juga mengelakkan menggunakan ruang bersama. Sebaliknya, aktiviti sedemikian dilihat sebagai satu yang baik, terutama membantu meningkatkan moral pesakit. Kita dapat lihat bagaimana mereka saling memberi sokongan antara satu sama lain. Yang baru masuk, mereka akan berikan kata-kata semangat. Yang keluar, mereka berikan surakan dan juga saling mendoakan. Itu perkara yang baik dan ia bukan menjadi satu masalah. Kalau boleh, pilih untuk duduk di bilik yang punya bilik air sendiri. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan dengan cecair pencuci seperti Clorox dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang dilakukan oleh petugas perisai hadapan untuk memberikan moral semangat kepada pesakit COVID-19 yang positif untuk orang kata lebih memastikan bahawa mereka lebih berdaya tahan. Kalau dah moral tinggi, psikologi kita kuat, sudah pasti kita dapat orang kata melawan jangkitan COVID-19. Begitu bukan setakat pesakit COVID-19, begitu juga dengan penyakit-penyakit lain yang kita hadapi. Kalau orang kata demam biasa pun, kalau moral tak kuat, duk orang kata terlantar macam tu, tak ada apa-apa sokongan dan sebagainya, mungkin ia akan makan masa lebih lama untuk sembuh. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita raikan bersama, yang boleh kita berikan semangat kepada pesakit COVID-19 yang sekarang ini kita tahu telah pun mencapai angka yang begitu ramai sekali, Hafizi. Baik, sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu memberikan sokongan mereka secara bersemuka, ialah mereka ni ditempatkan di kuarantin dan sebagainya, kita masih lagi boleh memberikan sokongan kepada mereka melalui platform media sosial sebagai contohnya, supaya mereka ini didoakan semoga cepat sembuh dan sebagainya, kerana ini akan menguatkan lagi perasaan mereka supaya mereka ini tidak kemurungan dan sebagainya, dan boleh juga akan memberi kelebihan kepada mereka dari segi untuk mereka recovery daripada COVID-19 itu sendiri. Fizi, kita tahu PKP ini telah pun dijalankan bagi 6 negeri dan semalam juga termasuk dengan negeri Kelantan sejak daripada hari Rabu yang lalu, dan pengumuman telah pun dibuat pada hari Isnin mengenai PKP ini, dan pada hari Selasa pula ada pengisytiharan darurat, dan di mana kita dapat saksikan juga melalui pengisytiharan darurat itu ada jawatan kuasa teknikal yang akan ditubuhkan. Dan semalam kita dapat saksikan sidang darurat Majlis Keselamatan Negara yang pertama telah pun menyaksikan penubuhan jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat yang dipengerusikan Menteri Undang-Undang dan Ketua Setiausaha Negara, kata Perdana Menteri, dan satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh Perdana Menteri semalam, dan beliau berkata penubuhan jawatan kuasa itu dapat persetujuan dalam mesyuarat yang diadakan secara sidang video bersama menteri-menteri besar dan juga ketua-ketua menteri, dan sidang darurat itu jelas Perdana Menteri lagi adalah yang pertama diadakan selepas pengisytiharan proklamasi darurat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi membincangkan hala tuju pengurusan darurat di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri bagi memastikan pengurusan darurat di seluruh negara berjalan dengan lancar. Sidang bersetuju untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat yang dipengerusikan oleh apa yang saya katakan tadi, Menteri Undang-Undang bertuju dengan Ketua Setiausaha Negara. Dan jelas Perdana Menteri, jawatan kuasa teknikal itu mempunyai peranan untuk memantau isu-isu berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat serta meneliti dan juga mengkaji isu berbangkit berkaitan darurat dan mengesyorkan cadangan penyelesaian. Kita dapat saksikan ramai anggota-anggota ahli-ahli parlimen daripada kerajaan, daripada pembangkang turut terlibat dalam jawatan kuasa ini. Begitu juga dengan bagi mereka yang teknokrat ataupun bagi mereka yang pakar dalam bidang masing-masing juga nampaknya dijemput dalam jawatan kuasa ini untuk kita memberi idea ataupun untuk kita mencari solusi kepada permasalahan yang kita berdepan sekarang ini, iaitu permasalahan kesihatan, ekonomi, begitu juga dengan banjir pada ketika ini, Fizi. Ya, dan sebenarnya banyak lagi perkara yang kami mahu bawakan kepada anda dalam buletin Awani ataupun Awani Pagi ini, dan kita mahu melihat kepada isu sekolah ditangguhkan bukan kepada mereka ataupun pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan, tapi kepada mereka yang tidak mempunyai peperiksaan. Jadi kita nak kupaskan isu ini sebentar saja lagi. Kita akan berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, semalam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun mengumumkan pembukaan sekolah di seluruh negara pada 20 Januari sepatutnya ditangguhkan. Dalam satu kenyataan, KPM memaklumkan sesi persekolahan bersemuka hanya akan melibatkan murid
yang menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM, SVM, SKM, STPM, STAM dan Diploma Vocational Malaysia DVM tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Jadi semua murid sekolah rendah dan murid tahun tingkatan 1 hingga 5 sekolah menengah pun juga akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pembelajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan juga murid mulai 20 Januari 2021. Jadi kita nak bincangkan mengenai perkara ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Pemufakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk, melihat kepada penangguhan persekolahan pada tahun ini yang sepatutnya bermula 20 Januari, mungkin reaksi awal daripada Datuk bagaimana? Saya lihat kita betul ibu bapa dan semua warga negara Malaysia kita ini ingin pelajar-pelajar berpendidikan dan terus mendapat pendidikan. Tapi pada masa yang sama, kita juga mesti beri keutamaan kepada kesihatan dan keselamatan. Dan kita lihat situasi sekarang ini amat saya kira meruncingkan. Tamanya kita lihat bahawa soal kes baru ni dah meningkat sampai 4 angka sampai 4,000. Kemudian kita lihat kes penyakit pun dah sampai 33,000. Kemudian masih meningkat PKP, kawasan-kawasan PKP dan zon merah. Ini membimbangkan, apatah lagi saya kira suntikan pun belum pasti kita dapati dan ada pula berita yang agak saya rasa mengejutkan jugalah di Norway bahawa suntikan yang diterima telah adanya semacam kesugaran kepada rakyat. Dan kita lihat juga misalnya kemudahan fasilitis untuk mendanggung pesakit-pesakit pun mungkin dah boleh dikatakan dia hospital dan tempat-tempat kenaan dah sampai maksimum. Dan ini perlu diperhatikan. Pertamanya, kita nak membiasakan diri kita supaya tidak merebak dan kita orang kata cuba putuskan penularan sakitan ini. Jadi saya rasa langkah Kementerian Pendidikan untuk menangguhkan kemasukan pelajar dan hanya memberikan pada pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan awam dan antarabangsa ini saya rasa satu langkah yang wajar dan tepat. Kita utamanya tidak mahukan nanti sekolah kalau buka semuanya tentulah sebagai satu tempat orang kata sesak dan agak terbatas untuk pelajar-pelajar berinteraksi. Jadi kita nak hadkan di situ supaya tidak dapat penyebaran penyakit tersebut. Satu lagi, kita harap bahawa dengan adanya pelajarnya untuk peperiksaan, guru-guru dapat menumpukan sepenuhnya untuk memberi orang kata ulang kaji ataupun persoalan-soalan yang berkaitan persoalan dengan masa yang begitu singkat untuk mereka betul-betul siap siaga untuk peperiksaan. Dan kita tidak mahulah, katalah, kalau adanya kawasan-kawasan PKPB dan PKPP yang barangkali bersemuka, kemudian yang PKP tidak bersemuka dan sebagainya, ada perbezaan di situ. Jadi alasan untuk kita diharapkan bila pelajar-pelajar ini bersemuka di sekolah, khususnya perbezaan, mereka boleh menggunakan masa yang maksimum mungkin. Dan kita harapkan juga seperti yang kita dapat tularan iaitu pusat kuarantin, pelajar-pelajar juga mesti diberi latihan exercise ringan supaya mereka tidaklah merasa bosan dan murung dan stres persediaan peperiksaan ini. Jadi ini saya kira langkah yang wajar yang saya rasa kita sokong sepenuh-penuhnya. Datuk, kita menyambut baik keputusan kerajaan untuk menangguhkan sesi persekolahan. Kita menyambut baik atas keputusan itu kerana ia dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelajar itu. Tetapi isu yang dibangkitkan adalah isu kelewatan untuk memberi pengumuman mengenai penangguhan sesi persekolahan itu. Begitu juga dengan isu sebelum ini, KKM ataupun KPM sendiri telah pun membenarkan pelajar untuk pulang ke sekolah, tapi keputusan itu ditarik semula dan akhirnya ditangguhkan semula. Ibu bapa banyak yang
mempertikaikan isu kelewatan dan isu pengumuman ini, kerana bagi mereka, mereka telah pun mempersiapkan persiapan untuk anak mereka dan sebagainya. Bagaimana agaknya KPM selepas ini? Saya pasti KPM mempunyai data bersama dengan KKM, MKN untuk meneliti kes-kes yang akan tercetus pada beberapa bulan akan datang dan sebagainya. Bagaimana KPM harus untuk memastikan agar tidak ada lagi keputusan untuk menarik balik keputusan penyangkut dan sebagainya seperti yang berlaku ketika ini? Sebaik-baiknya saya rasakan seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak KPM. Dasar yang ada, saya rasa yang diamalkan oleh KPM ialah bahawa pengumuman sepatutnya diadakan 14 hari sebelum pembukaan sekolah. Dan kita pun memahami situasi yang keadaan ini agak situasi cemas dan kritikal. Dan kadang-kadang kita kena buat keputusan orang kata last minute yang paling lebih baik daripada kita tak ambil tindakan langsung. Dan ini sebab saya kira tentunya difikirkan untuk masa panjang. Dan memang ibu bapa semuanya menanti-nantikan sampai bila sebenarnya pembukaan sekolah atau penutupan sekolah ini akan dilakukan atau akan berlanjutkan sehingga darurat. Dan ini saya rasa perlu diperhalusi oleh KPM dengan kerjasama KKM dan Majlis Keselamatan Negara supaya ibu bapa siap siaga dan memberi sebab-sebab tertentu kenapa dibuat keputusan-keputusan di akhir-akhir masa supaya tidaklah ibu bapa orang kata terperangkap dalam suasana ini. Tetapi saya percaya warga negara Malaysia sekarang ini melihat situasi semasa, melihat keadaan dunia, melihat supaya kita memberikan keutamaan kepada keselamatan dan kesihatan dan pada masa yang sama kita tidak menangguhkan perperiksaan. Jadi saya rasa kenalah kita sama-sama memahami dan menerima hakikat tersebut. Walau apapun saya harap KPM akan memberikan jadual yang terperinci untuk pendidikan ataupun time masa untuk kemasukan pelajar dan pembelajaran sama ada PDPR atau PDP di rumah dirangka sepenuhnya dan persiapan rapi untuk pendidikan PDPR itu dilaksanakan sebaik-baik mungkin supaya semua dapat mengajar pelajaran yang sepenuhnya bukan sahaja dari segi pendidikan fizikal atau akademik tetapi juga pendidikan yang menyeluruh yang mencakupi pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosialisasi warga negara kita. Dan Dato', ada juga yang berpandangan bahawa mungkin perlu ataupun keperluan untuk mewajibkan semua pelajar yang menghadapi peperiksaan sebelum masuk semula ke sekolah jalani ujian saringan COVID-19 terlebih dahulu supaya tidak berlaku jangkitan di sekolah. Adakah Dato' berpandangan sedemikian ataupun sebaliknya, dan jika perlu ujian saringan itu dibuat, mungkin ada peruntukan-peruntukan tertentu boleh diberikan kepada kerajaan, kepada pelajar untuk ambil ujian saringan secara percuma. Bagaimana pandangan Dato' mengenai isu ini? Okey, pertama saya melihat bahawa para pendidik dahulu atau tenaga pengajar dan juga staf sokongan di sekolah, mereka ini patutnya diberi suntikan, diberi keutamaan atas suntikan. Mereka juga bagi saya frontliners. Mereka mendidik generasi warga negara kita akan datang dan mereka perlu diberi keutamaan juga seperti frontliners di hospital dan di perkhidmatan awam yang lain. Satu. Kedua, kalau saya ke guru atau pendidik itu sihat dan dipastikan sihat, jadi tidak ada soal tanda tanya dan mereka dapat mengawal persekitaran sekolah dan dipastikan bahawa sekolah-sekolah itu disanitasi dan persekitaran itu bersih dan selamat dan SOP dipatuhi sepenuhnya. Begitu juga kalau ada ruang dan juga perbelanjaan atau dana yang mencukupi, mungkin kerajaan perlu memikirkannya atau pihak-pihak swasta boleh membiayainya tentang pembiayaan memberi suntikan awal ataupun penyemakan ataupun persaingan suringan kepada pelajar-pelajar yang utamanya
dirasai ataupun close contact dengan pesakit-pesakit COVID. Ini amat dialukan. Baik, terima kasih Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Pemerhatian Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN atas kupasan itu. Kita melihat kepada isu penangguhan sesi persekolahan bagi pelajar-pelajar semua. Dan Fizi, pada pukul 8.30 pagi nanti jangan lupa untuk ikuti kami di mana kita membawakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, 5 pengacara ataupun hos Astro Awani ataupun Awani Pagi sendiri berpeluang untuk mengadakan temu bual secara eksklusif dalam Google Meet bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan kita membincangkan mengenai isu kesihatan, meliputi juga isu pemakanan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kesihatan mental dan juga tips untuk mengekalkan kemesraan, terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Ali Izin. Ya, betul tu. Dan sekian dari kami di Awani Pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.